أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Taala kurnia dan berikan buat kita malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kesungguhan kesanggupan ini dihitung di sisi Allah selaku amal soleh dan dengannya kita senantiasa berharap moga-moga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya melalui pintu az-zikr. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada pembacaan urutan huruf hijaiyah kita terlebih dahulu dengan kita menyebutkan alif sampai ya secara beramai-ramai. Makanya saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, kita buat sedikit ulangan berkenaan urutan huruf hijaiyah ini daripada kolom yang ketiga tu, huruf qaf sampai kepada huruf ya. Makanya huruf qaf keluar dekat mana? Tempat keluar dia? Pangkal lidah, dan sifat dia tebal ke nipis? Tebal. So tak boleh kita baca qa, kita kena baca qa, kita kena rasa qa, tak boleh baca qa walaupun tempat keluar betul, tapi kalau sifatnya salah maka bacaan akan jadi salah juga. Nah, jadi tak sempurna. Jadi tak boleh kita baca qala, kita kena baca qala, dan begitulah seterusnya. Baik, huruf kaf keluar dekat mana? Depan sedikit daripada pangkal lidah. Cuba sebut ak, aqa. Jadi bila kita sebut aqa, itu tempatnya pangkal. Bila kita ke depan sedikit, ak, ik, uk. Jadinya bila kita baca perkataan ihdinas siratal mustaqim, keluar dekat pangkal ke bukan? Kan kita nak baca Fatihah hari-hari kan? Mustaqim tu keluar dekat pangkal lidah ke bukan? Qaf tu pangkal lah. Jadi tak bolehlah kita baca mustaqim. So kita kena rasalah mustaqim. Sama juga bila kita baca qala, kita kena rasa pangkal lidah kita function. Kalau tak, nanti kita sebut huruf K ataupun huruf kaf yang kita bulatkan sahaja jadi qala, qala, qala. Tak betul. So dia kena rasa kat belakang. Qala, sebut. Yaqulu, qila. Kena rasa. Silakan. Memang qaf lah. Kalau kul, katakanlah wahai Muhammad. Kalau kul, makanlah wahai Muhammad. Allah suruh makan ke? Allah suruh baca, suruh sebut. Allah suruh sebut. Jadi itu kita kata sedikit perbezaan akan bawa pada perbezaan yang sangat ketara dari sudut makna. Jadi kalau kata kul, sebutlah. Sebutlah, katakanlah. Tapi kalau kita kata kul, sebab tu dalam Quran ada tulis wakulu washrabu, makanlah, minumlah. Faham tak? Kalau kita kata waqulu, sebutlah. Washrabu, minumlah. Allah suruh sebut ke Allah suruh makan? Allah suruh makan. Sebab tu pakai huruf kaf. Dan kita kena beza kat sini lah. Baik, sebut lam. Dekat mana lam tu keluar? Hujung lidah langgar le langit. Sebut al, il, ul. So kita boleh rasa lidah kita yang puncung ataupun yang hujung, dia akan langgar ke le langit depan. Mim melibatkan dua bibir. Mim. Tebal ke nipis?
nipis. Tak boleh baca mo, kena baca ma, kena lembut. Baik, kemudian huruf nun keluar dekat muncung bibir lah. Dalam waktu yang sama sebenarnya nun dengan mim ni dia suara hidung sebenarnya kan. Bila kita sebut anna, amma, itu huruf-huruf hidung sepatutnya. Tapi tak apa, once kita nak sebut dia, kita kena muncung. Kemudian waw. Waw ni juga makhraj dia kita panggil apa? Jaufiyah. So dia suara rongga wa. Tak tahu kita bunyi au. Iu kan. So itu tempat bunyi dia datang pada rongga, tapi nak sebut dia tu kita kena muncung bibir. Kemudian ha, tempat keluar dekat mana bun? Ha keluar dekat mana? Batang tekak paling bawah. So macam suara bass lah, tapi tidaklah bass sangat. Tidaklah jadi ho. So kita kena ha, sebut ih, itu tempat keluar dekat bawah sekali. Kemudian hamzah sama juga macam ha, dan yang terakhir ya keluar dekat mana? Tengah-tengah lidah, langgar langit atas. Baik. Itu setakat kita punya ni lah buat ulangan. Jom kita sambung pada Iqra' yang kita patut baca malam hari ni. Soal apa Syekh? Dal 8. Daza lah. Baik, jadi tanpa kita buang masa, kita teruskan kepada buku Iqra' kita. Iqra' pertama muka surat 8. Cuba sebut sama-sama. Daza, Daza, Da'aza, Khadaza, Ahada, Jahaza, Khatada, Sa'aza, Jahakha, Zabaha, Hadasa, Akhada, Da'aza, Khadaza, Abata, Sajaha, Khadaza. Baik, ramai-ramai baca daripada atas. Daza, 1, 2, 3. Da'aza, Khadaza, Ahada, Sa'aza, Jahakha, Zabaha, Akhada, Khadaza, Abata, Sajaha, Khadaza. Baik, jadi pelajaran pada malam hari ini sepatutnya saya terangkan dulu tadi baru kita baca ramai-ramai. Iaitu berkenaan dengan huruf dal dan juga huruf zal. Jadi huruf dal ni macam kita semua sedia maklum, cara sebut dia macam huruf ta, macam huruf ta. Macam mana itu nak sebut dia? Hujung lidah, langgar belakang, gigi atas. Cuma kalau ta, dia nipis. Tapi kalau dal, dia sederhana. Nanti kalau ta, baru dia tebal dan juga gemuk. Maka dekat sini, dada. Cuba sebut. Dada. Kita kena rasa macam tu, sederhana. Dada. Kalau kita nipis, nanti dia bunyi tata. Okay, sekarang dada. Dan kemudian huruf zal kita kena gigit lidah. Za. Jadi kita pun sebut daza. So dekat sini, kalau tak gigit lidah, jadi huruf apa Ijazi? Kalau zal tak gigit, jadi huruf zai. Jadi kita tak nak daza. Nanti tukar juga. Kalau huruf tu pakai huruf zal, kita pergi sebut al-lazina. Nanti jadi makna lain pula. So dia bukan pakai huruf zai, dia pakai huruf zal. Baik. Jadi pergi pada huruf yang berikutnya. Ra. Ra. Dazara. Khazara. Rahada. Jaraza. Rahasa. Tazara. Barada. Kharaja. Hazara. Barata. Khaza. Hajara. Abata, Sajaha, Khadazara.
Baik, selalu kita ingatkan juga huruf ra ini tempat keluar dia hujung lidah langgar langit atas. Tinggal lagi dia tidak melibatkan bibir, maka kita tak berhajat kepada muncung. Jadi tak payah baca dazaro, tak boleh baca gitu. Cukup sebatas ra. Dan kita tahu sifat ra ni adalah kalau baris atas, baris depan tebal, kalau baris bawah dia sangat nipis. Tapi sifat selain itu dia adalah tikrar. Apa tikrar? Bergetar. Dia berulang-ulang getaran tersebut. Makanya dia tak berhajat kepada getaran yang sangat banyak. Cukup sedikit ar. Dah cukup dah dia panggil ra. Dia tak berhajat kepada huwallazi arsala rasulahu. Dah dia tak payah baca macam tu. Cukup arsala cukup. Baik. Jadi ra ni macam kita dah sebut tadi, tak payah muncung dan kita nak kena tebalkan dia bila berbaris atas dan juga depan. Baca ramai-ramai ya tadi? Dah. Baik, kita pergi pada muka surat yang terakhir sebelum kita baca Quran. Raza, sebut. Ra'aza. Raza. So yang kita dapat tengok kat sini ada dua-dua, satu kena gigit lidah, satu tak payah gigit lidah. Raza. Zadara. Zakhadha. Zahada. Tharaza. Kharaja. Tazada. Bazara. Thahadha. Ja'akha. Za'aza. Abata sajaha khadadha raza. Okay, barakallahu fikum. Jadi huruf ra pun kita dah sebut. Huruf zai pun kita dah masuk. Cara nak sebut huruf zai macam sebut huruf sin. Hujung lidah, langgar belakang gigi, bawah. Dan sifat dia kena berdesir. Jadi huruf zai ni bila kita kata berdesir, dia kena belanja bunyi lah. Tak boleh roza je. Dia kena roz. Ada z. Itu desir. Roza. Sebut. Za. Baik. Jadi ramai-ramai tolong baca daripada atas. Ra'azza. Ataupun baris yang kedua tu sampai habis. 1, 2, 3. Ra'azza. Zaraza. Zakhadha. Tazada. Thahadha. Za'aza. Abata sajaha khadadha raza. Okay, barakallahu fikum. Jadi, ada apa-apa nak tanya tak? Alif sampai zai ni. Jelas semua dah kot. Semua dah master dah. Alhamdulillah. Kan? InsyaAllah kita semua dah mahir dah. Benda ni sebab tu saya kata Iqra' 1 bukan cerita senang susah. Dia cerita pada ketepatan. Daripada Hamzah kita duk belajar tu, tu sampailah za pada malam hari ni. Kita muncung ke tak muncung? Kita tebal ke tak tebal? Kita nipis ke tak nipis? Itu yang kita nak kena fokus. Baik, tutup kita punya buku Iqra' dan kita sambung terus pada malam hari ini punya pembacaan muka surat 79 ke 80? 79 ayat wa in kana. Wa in kana kan? Ke mim ba'di wasiyah? Mim. Baik, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tengok baris yang ke-6 pada muka surat 79 tu. Kita nak baca sambungan yang kita henti pada pertemuan yang sudah. Jumpa dah semua? Baik, bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain.
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله Wallahu alimun halim. Baik, jadi sebelum kita minta setiap orang bacakan terlebih dahulu, suka saya menyentuh berkenaan sedikit daripada hukum tajwid supaya sebentar lagi saat kita baca, kita dah dapat sedikit daripada penjelasan. Baik, pada baris yang ke-6 tu kita boleh tengok atas huruf nun tu mim ba'di adanya huruf mim, menunjukkan hukumnya adalah iqlab. Iqlab ini maksudnya menukar. Apa nak tukar? Nun menjadi mim. Makna kata bila nak sebut huruf mim, kita kena rapat bibir. Tapi tidak terlalu menekan. Cuma cukup meletakkan. Mim ba'. Dia ada beza dengan mim. Itu tekan. So kita letak je. Mim ba'di. Itu yang pertama. Kemudian kita boleh tengok dekat situ. Tanwin bertemu dengan ta'. Keluarlah ikhfa, wasiyatin tusuna. So kita kena dengung dekat situ. Biha kena 4 atau 5 harakat. Audain dekat sini dia jadi, kalau ikut betul-betul dia jadi madlin. Tapi bila kita nak berhenti, dia bawa hukum mad arid li sukun. Makna kata boleh berhenti 2, 4, 6. Ikut pada kadar ketenangan kita lah. Audain. Terpulang. Yang penting bagi cukup. Jangan berhenti handbrake. Audain. Tak boleh gitu. Kemudian apa? Wa in kana. Ingat nun mati bertemu kaf, bunyi dia ing. Wa in. So dia bukan wa in lagi dah. Wa in kana. Itu bunyi dia. Rajului yurath. Tanwin masuk dalam ya jadi idgham ma'al ghunnah. Kalalatan awim. Dekat sini kalalatan ni kalau kita tengok atas ta tu dia punya lukisan tanwin tu selari. Bila selari kena je jelas. Kalalatan awim. Jangan kalalatan awim. Tak boleh gitu. Boleh? Sebab kat sini hukum dia apa saya? Izhar. Izhar maksud dia jelas dan terang. Awim ra'atun walahu. Okey, kat sini semua orang tahu idgham ma'al ghunnah, kemudian walahu 4 atau 5 harakat. Akhun, tengok atas kha tu 69. Bila 69 atas kha tu itu juga kena je jelas. Kalau 99 macam sebelum dia tu, baris yang ke-7 tu rajului yurath. Jumpa tak atas lam tu 99? Sebab tu kita baca dia dengung. Kalau 69 jelas. Baik, walahu akhun au ukhtun falikulli. Nampak tak atas ta tu 99 lagi bertemu fa. Cara nak sebut tanwin bertemu fa, ingat letak gigi arnab atas bibir bawah. Au ukhtun fa. Nampak tak? Wahidin minhum as-sudus, tak ada apa, dengung dekat situ saja. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. So dekat sini jangan lupa gigit lidah. Fi thuluth pasal dia mati dengan huruf tha. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Mudar ni berapa harakat? 6. Tak ada diskaun. Sebab mad lazim
kalimi musaqqal. Ada tanda panjang tu, selepas tu ada sabdu. Bila ada tu automatik jadi 6. Dia tak akan 4, dia tak akan 5. Mudhar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jangan tertukar halimun hakim pula, alimun halim. Baik, kita minta setiap orang mula baca. Bun, silakan. Okay, barakallahu fi. Ada lagi tak? Tak ada. Baik, saya suka nak dengar ramai-ramai yang kita baca. Start dengan a'udzubillah, lepas tu ambil daripada ayat tadi min ba'di wasiyah. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Baik jemaah sekalian, kita ambil manfaat sedikit daripada pembacaan kita di malam hari ini berkenaan dengan harta peninggalan faraid jika kehilangan suami ataupun isteri dalam bentuk kematian. Makanya pada pertemuan yang sudah dikatakan pada ayat ataupun pada baris yang ke-6 tu atau yang ke-5, fa in kana lakum walad, kalau kalian mati, kalian ada anak, falahunna thumunu mimma taraktum, makanya untuk isteri kalian dia akan dapat 1/8 daripada harta peninggalan kalian. Itu pun mim ba'di wasiyah, setelah diselesaikan urusan wasiat, tusuna biha audain, dan juga setelah dibayar segala hutang piutangmu. Jelas? Bila dah settle semua bayaran, dah settle semua wasiat-wasiat, maka jika ada lebihan harta tu, isteri akan dapat 1/8. Okey. Jadinya tadi kita dah baca yang ke-6 tu, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'ah, jika seseorang meninggal baik lelaki ataupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Tak ada ayah, tak ada anak. Tapi walahu akhun aw ukht, dia ada seorang saudara lelaki seibu ataupun seorang saudara perempuan seibu, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka untuk saudara tadi itu, baik adik ke, kakak ke, yang lelaki ke, yang perempuan ke, mereka layak terima 1/6. Sudus, 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Tapi kalau adik-beradik itu lebih daripada seorang, maka setiap orang akan berkongsi, setiap orang akan dapat 1/3. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Itu pun setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar segala hutangnya dengan tidak menyusahkan ahli waris. Tengok dekat sini dia tulis menyusahkan ahli waris ni, 182 dekat bawah ni. Menyusahkan kepada ahli waris adalah tindakan-tindakan seperti yang pertama, mewasiatkan lebih daripada 1/3 harta peninggalan. So tak boleh juga kita nak tinggal lebih-lebih. Ataupun yang kedua, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Kan? Maknanya dia nak tinggalkan kurang daripada tu lagi, ya. Sengaja tak nak bagi 1/3. Jika ada niat mengurangi hak waris juga tak boleh, tak diperbolehkan. Jadi wallahu taala alam, kita setakat baca. Nak lebih lanjut kita kena tanya orang yang mahir berkenaan dengan faraid ni insya-Allah. Jadi kita dah sebut tadi jangan sampai menyusahkan. Wasiyatan minallah, dan inilah dia wasiat dan ketentuan daripada siapa? Allah. Sebab tu kita semua tak payah bergaduh. Bila patah balik kepada harta faraid, maka dia akan lebih telus dan adil. Tapi atas dasar kapasiti kasih sayang, kita boleh nak hibah. Kan? Kita boleh je nak hibah. Tapi kalau kita kembali kepada hukum asal, maka itu jauh lebih baik. Sebab hakikat dia, kalau
suami meninggal, sekurang-kurangnya isteri kita boleh dijaga oleh orang lain. Maksudnya dia berkahwin baru akan ada si penjaga yang lain. Dan begitulah kenapa bila isteri ataupun bila orang lelaki patut terima harta wasiat lebih, sebab dia adalah ketua dan kepala keluarga, dia yang nak kena jaga keluarga tersebut. Jadi tak ada dakwa-dakwi. Kenapa tak ada dakwa-dakwi? Wasiyatan minallah. Ini yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah kata, bukan setakat Allah ni maha bijaksana. Allah kata, wallahu alimun halim. Allah maha tahu dan Allah maha penyantun. Maksudnya, hak-hak perempuan pun still terjaga, still terbela. Jadi tak boleh nak kata kenapa dia dapat lebih. Dia tak jaga mak pun. Aku yang perempuan susah payah jaga mak dan semisalnya, hati mesti berbunyi. Betul tak? Kita ni, tengah mak ayah sihat, okey lah. Bila mak ayah sakit tu, time tu masing-masing pakat-pakat berbunyi hatinya dan juga suaranya. Kalau tak ada sabar, kalau tak dapat hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala, bila mak ayah pejam mata, memang pakat-pakat berebut dalam bab ni. Tapi untuk orang ada ilmu, dia tahu waktu dapat jaga mak ayah tu sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Dulu kita kat sini kita ada Abang Zul. Abang Zul tak dapat datang dah. Kerana dia tinggal dekat mana itu? Tanjung Karang. Abang Zul Hilmi kita kan. Sungai besar. Tak dapat nak datang dah. Sebab berhenti kerja, jaga mak. Oh subhanallah. Itu yang kita... Yalah maksudnya orang-orang yang dapat ilmu dan dapat beramal dengan ilmu. Nikmat. Mesti, kot mana pun, ujian mesti sampai. Pun begitu, bila dah tak ada mak ayah ni, barulah kita rasa kehilangan yang besar. Jadi sebab itu jemaah sekalian, tengah ada buat baik, bila dah tak ada kita doakanlah kebaikan untuk mereka kerana Allah Taala Maha baik, Allah Maha penyantun. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah datang diri saya dalam menyampaikan, insya-Allah dari rezeki kita baca lagi Al-Quran pada ayat yang berikutnya minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.